Canggih yang kapal ni. Kapal apa ni? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fakin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku seorang pesara tentera. Jadi aku banyak cerita berkenaan tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jadi dalam video-video sebelum ni aku ada ceritakan tentang kapal, kehidupan di kapal, dan yang terbaru aku ada ceritakan pasal aircraft carrier. Kemudian banyak persoalan tentang kapal-kapal dan jenis-jenis dia daripada orang-orang yang komen lah. Jadi dalam video kali ni aku nak ceritakan tentang kapal frigate. Jadi apa sebenarnya kapal frigate ni? Kapal jenis frigate ni adalah antara kapal perang yang dimiliki oleh Malaysia. Frigate ni juga merupakan kapal perang yang paling popular sekali di seluruh dunia. Banyak tentera laut di seluruh dunia memiliki kapal jenis frigate berbanding kapal-kapal jenis lain. Dan kapal jenis frigate ni memang telah popular sejak zaman dulu lagi. Kalau korang pernah tengok cerita-cerita perang dulu, cerita Pirates of Caribbean, banyak di antara kapal-kapal yang dipaparkan dalam filem-filem tersebut adalah kapal jenis frigate. Bermaknanya nama frigate ni telah digunakan kepada kapal-kapal yang daripada zaman guna kayu dulu sampailah sekarang. Cuma fungsi dan keupayaan dia mungkin telah berubah mengikut zaman, tapi nama frigate tu tetap dikekalkan. Macam yang aku terangkan tadi, kapal perang jenis frigate ini telah digunakan sejak dahulu lagi oleh sama ada tentera laut ataupun lanun sendiri. Daripada zaman abad ke-16 lagi telah ada kapal frigate. Kemudian ia semakin kurang digunakan sehinggalah masuklah zaman kapal-kapal besi ni, kapal-kapal yang menggunakan jentera Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Pada zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ni, kapal perang jenis frigate ni hilang populariti dia berbanding kapal-kapal lain. Namun begitu, populariti kapal perang jenis frigate ini kembali meningkat selepas Perang Dunia Kedua apabila terciptanya teknologi misil ataupun peluru berpandu. Pada zaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, penggunaan meriam-meriam besar-besar memerlukan kapal-kapal besar seperti battleship untuk membawa meriam ni di atas kapal. Jadi apabila peluru berpandu ataupun misil ini telah tercipta, kapal-kapal yang bersaiz begitu besar macam battleship ni dah hilang pengaruh dia kerana misal ni boleh dimuatkan di atas kapal yang lebih kecil. Atas sebab ini kapal jenis frigate kembali popular. Negara kita sendiri memiliki dua buah kapal frigate iaitu KD Lekiu dan juga KD Jebat. KD Lekiu dan KD Jebat ni memiliki persenjataan misal permukaan ke udara iaitu vertical launch wolf dan juga misal permukaan ke permukaan dari jenis Exocet Mk-40. Negara-negara lain di rantau Asia Tenggara seperti Singapura, Indonesia, Thailand pun menggunakan jenis frigate. Dia orang tak ada kapal destroyer. Ini membuktikan kenyataan bahawa kapal jenis frigate ni adalah kapal yang paling popular. Dari segi saiz, kapal jenis frigate ni adalah kapal yang bersaiz sederhana dengan panjang kira-kira 100 hingga 150 meter panjang dan dengan berat dalam lingkungan 3000 tan. Bila aku sebut 100 hingga 150 tu, ada frigate yang kecil, ada frigate yang besar. Ada setengah negara dia menggunakan frigate yang lebih besar atas beberapa faktor seperti dia punya laut lebih luas. Bila laut yang lebih luas, keadaan laut lebih bergelora, jadi memerlukan kapal yang lebih besar. Macam yang aku terangkan tadi, saiz frigate ni terdapat dari panjang lebih kurang 100 meter hinggalah 150 meter. Ada setengah negara menggunakan frigate yang lebih besar atas faktor operasi, logistik, terutamanya yang memiliki lautan yang lebih besar. Sebab bila laut lebih besar, keadaan laut pun lebih ganas. Nak dapat bekalan apa semua ni kan. Jadi bila kapal besar boleh bawa banyak lagi barang. Okey. Sebenarnya tak ada satu ciri-ciri tetap untuk menetapkan apa itu frigate, kerana pada asasnya frigate ni ditugaskan untuk melindungi kapal yang lebih besar macam aircraft carrier ataupun kapal yang bawa barang kan. Kapal tentera pun ada juga yang bawa barang. Jadi biasanya kapal-kapal frigate ni dilengkapi dengan kelengkapan peperangan multidimensi ataupun dia memiliki kelengkapan yang all round lah. Permukaan ke permukaan, anti udara, anti kapal selam, dia serba boleh. Selain itu, ada juga yang dibina memberi kelebihan kepada ciri-ciri tertentu. Mungkin dia lebih
daripada segi anti kapal selam, ada yang lebih daripada segi anti udara, ataupun ada yang lebih kepada peperangan permukaan. Dan juga hampir semua kapal frigate moden memiliki keupayaan untuk membawa satu ataupun dua helikopter untuk operasi mereka. Jadi dengan adanya helikopter ni, keupayaan dia ditingkatkan kerana dalam dunia tentera laut ni memiliki helikopter pada sesebuah aset kapal tu seperti force multiplier. Maknanya jadi power dia tu jadi up lah kalau memiliki helikopter. Untuk frigate-frigate moden, selain daripada memberi peningkatan kepada keupayaan peperangan permukaan, peperangan anti udara dan peperangan anti submarin tadi, satu seni binaan yang diberikan tumpuan sekarang adalah teknologi kapal halimunan ataupun stealth teknologi. Dengan teknologi kapal halimunan ataupun stealth teknologi ni, sesebuah kapal itu akan kelihatan lebih kecil ataupun sukar dikesan oleh radar pihak musuh. Dan dalam perkembangan terkini, tentera laut US memang dah lama juga tak guna frigate ni. Dia hanya operasikan destroyer. Dan bagi menggantikan frigate ni, dia telah memperkenalkan satu konsep baru kapal, iaitu LCS ataupun Littoral Combat Ship. Kapal jenis ni juga yang Malaysia tengah buat perolehan. Jadi adakah pada masa akan datang kapal-kapal frigate ni kembali hilang populariti dan digantikan oleh LCS? Sama-sama kita tengoklah macam mana, apa cerita. Sebab pembelian terbaru Malaysia pun bukannya kapal frigate LCS. Jadi mungkin ada benarnya kapal-kapal frigate ni akan digantikan oleh LCS. Jadi itu saja yang dapat aku kongsikan dalam video aku kali ini. Korang boleh komen dekat bawah apa-apa isu yang ingin korang ketahui untuk aku ulas di dalam video akan datang. Jadi sekali lagi, kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Aku ada kongsikan video yang baru setiap minggu. Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.